Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan perkara yang melanda ke semua negara. Nak kata negara kita pun tak juga, sebab melanda semua negara yang kita sedia maklum, iaitu COVID-19. Dalam COVID-19 ni kita diarahkan kawal pergerakan PKP, arahan kawalan pergerakan. Okey. Kawalan pergerakan ni termasuk juga kawalan pergerakan untuk kita pergi solat fardu 5 waktu di masjid. Termasuk juga itu. Sebab apa? Sebab kita tak mau bagi penyakit-penyakit ni merebak kena dekat semua orang. Sebab Nabi pun pernah sabda dalam satu hadis yang mafhumnya berbunyi, kalau ada satu penyakit ni turun ke satu tempat tu, orang yang ada kat tempat tu jangan pergi ke tempat lain. Orang yang ke tempat lain jangan masuk ke tempat tu. Arahan Nabi pada zaman dulu. Ada kisah dia. Kalau saya nak cerita lagi panjang cerita. Okey, saya nak cerita hari ni satu ilmu, iaitu orang duk tanya pasal azan. Lafaz azan ada hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas solah, marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Okey, orang duk tanya, kalau kita dah tak boleh pergi masjid, termasuk solat Jumaat sekalipun, lepas tu macam mana nak lafazkan azan hayya 'alas solah? Para mufti sudah mengeluarkan fatwa. Kalau kita kat Kedah ni, mufti Kedah dah berkeluar arahan suruh gantikan hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah kepada as-salatu fi buyutikum, ataupun sallu fi buyutikum, ataupun sallu fi rihalikum. Yang mana-mana pun boleh, tapi yang masyhur yang kita selalu dengar kat Kedah ni, Tok Bilal dia gantikan dengan as-salatu fi buyutikum, yang bermaksud solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Tok Bilal dah lakukan azan seperti tersebut, as-salatu fi buyutikum. Jadi persoalan yang timbul di kalangan orang ramai, macam mana cara nak jawab azan tersebut. Yang ni kita nak bincang ni, cara nak jawab azan. Ramai duk main tanya. Okey, hari ni saya nak bincang sedikit. Ada 3 pendapat. 3 pendapat ni, pendapat yang pertama, kita nak jawab apa? Kita jawab seperti mana kita jawab waktu Tok Bilal laungkan azan hayya 'alas solah, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sama seperti tu. Yang pendapat kedua, kita duk diam, kita tak ada jawab apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka berpendapat lafaz azan ni dia tak ada pada azan biasa, jadi kita tak ada sebut. Satu lagi pendapat yang ketiga, yang mengatakan kita perlu ikut apa yang Tok Bilal sebut. Kalau Tok Bilal sebut as-salatu fi buyutikum, kita ikut as-salatu fi buyutikum juga. Yang mana-mana pun tak apa, kita nak pilih yang pertama tak apa, yang kedua pun tak apa, yang ketiga tak apa. Pendapat mana-mana pun tak apa. Yang kita syorkan yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua sebab apa tidak digalakkan? Sebab kalau kita tak jawab tu taklah dikira dosa, cuma tak dapat pahala, kita duduk saja. Kalau kita nak dapat pahala, kita pilih yang pertama ataupun yang ketiga. Okey. Seterusnya saya ingin membincangkan sedikit tentang isu tabligh. Tabligh ni orang duk kata depa punca penyakit ni merebak kat Malaysia ni. Pada pendapat saya, yang netizen yang duk cakap seperti tu, mereka cakap depa tak pikap dulu. Sebab apa? Sebab kalau bala ni dia turun, dia tak kira siapa. Orang baik dia kena, orang jahat pun kena. Semua kena. Bala tu pun tak kira siapa. Okey, kalau kita pandang daripada sudut positif, sebab apa kena kat orang-orang tabligh ni yang mereka berkumpul di Masjid Seri Petaling pada 27 bulan 2 hingga berapa bulan 3 saya tak ingat. Kalau kita fikir daripada sudut positif, Allah pada akhir zaman Allah akan ambil orang-orang baik dulu untuk menghadapnya. Dia akan ambil orang-orang baik dulu. Bila dah tak ada orang-orang baik kat dunia ni, maka kejahatan akan berlaku secara berluasa. Kalau kita perasan. Lagi satu saya nak kata, kalau kita perasan pada tarikh yang dekat-dekat tu juga ada 3 agenda besar yang berlaku, iaitu di Malaysia kita sembang, iaitu acara
yang tabligh tu yang sedia kita tahu di Masjid Seri Petaling tu dihadiri ribuan manusia, ribuan orang-orang soleh, orang tabligh yang mereka ni tabligh ni bagus sebenarnya, pergi 40 hari 40 malam pergi berdakwah menyebarkan Islam bagus. Tapi benda dah nak jadi kalau tu pun tak kira sedia. Majlis yang kedua yang berlaku kalau kita perasan 28 Februari, perlawanan Piala Sumbangsih antara Kedah bertemu JDT di Stadium Baru JDT. Stadium yang lepas baru rasmi lah tu. Kat itu ramai daripada orang yang hadir kat Masjid Seri Petaling tu. Lagi ramai. Tapi sebab apa tak kena itu? Cuba kita pikir balik. Lagi satu, waktu macam tu kita tahu juga negara kita dilanda krisis politik. Ramai wartawan pada hari tersebut, pada 28 dan 29 kalau tak silap saya, mereka berkumpul di Hotel Sheraton. Mereka buat ulasan media apa semua. Lagi ramai lagi sesak daripada kat Masjid Seri Petaling tu. Tapi sebab apa tak kena. Jadi kita nak salahkan mereka juga. Dengan tabligh ni tak boleh juga. Sebab macam saya kata tadi, bala turun tak kira siapa. Semua kena. Sapu habis. Pada akhirnya saya ingin membuat sikit pesanan kepada semua manusia yang berada di luar sana supaya kita stay at the home, kekal berada di rumah, sebab kita sama-sama nak lawan penyakit COVID-19 ni, penyakit ni daripada merebak. Sebab penyakit ni bahaya, boleh menyebabkan kepada kematian. Kesan frontliner kita, para doktor, misi, polis, askar yang mereka bertungkus lumus nak lawat, tapi kalau kita tak bagi kerjasama, saya datang nak tahu kesian mereka tu. Tengok mereka letih 24 jam tak tidur. Okey, dengan ini saya mengakhiri dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inni a'udzubika minal juhdi wal bala' wa darqi syiqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.